Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, alhamdulillahirabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk kita meneruskan siri Tadabbur Wahyu Ustaz Rosli, di mana pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan Tadabbur Wahyu Faham Al-Quran, Faham Al-Baqarah 20. Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah 20. Di mana dalam ayat yang lepas kita telah pun melihat ya bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah tengok banyak juga perkataan-perkataan yang kita baru jumpa. Tak apa, insya-Allah kita akan teruskan lagi pada hari ini dengan ayat 21, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada hari ini keadaan tu berubah ya. Kita banyak nampak warna yang telah kita ketahui, iaitu warna biru ni memang dengan warna apa tak tahu ni, ungu ataupun biru biru cerah ni. Dua-dua ni sebenarnya yang telah kita jumpa sebelum ni. Sebabnya saya nak bezakan antara perkataan dengan perkataan. Tapi yang kuning ni adalah perkataan yang baru kita jumpa. Jadi kalau kita tengok, sangat menakjubkan lah bila sampai ayat 21 ni. Kebanyakannya kalau kita daripada awal siri 1, kita akan nampak hanya satu perkataan saja yang kita belum jumpa. Nak menunjukkan apa ni? Apa yang saya nak tunjukkan sebenarnya? Yang saya nak tunjukkan ialah bahawa sebenarnya Al-Quran, cara teknik bahasa dia adalah dia berulang. Itu satu motivasi besar pada kita. Sebab apa? Sebab dia mudah untuk difahami, sebab bahasa dia sempit, bahasa dia berulang. Cuba kita tengok ya. Ni ya ayyuha ni kita terjemah satu saja. Kita terjemah wahai, satu perkataan saja kita terjemah. Ya ayyuhan, wahai. Sebenarnya dia ada 3 perkataan. Ya dipanggil harfun nida. Lepas tu secara mudahnya ialah perkataan ya ayyuhal ini telah dijadikan sebagai satu perkataan dalam bahasa Melayu kita, wahai. Dia memanggil, wahai. Ya ayyuha. Tapi sebab apa kita kata sekalian manusia? Ni an-nas ni. An-nas ni, nas tu menunjukkan bermaksud manusia. Tapi bila letak al di sini, an-nas, dia menunjukkan kepada semua manusia tu. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada wahai seluruh manusia. Al ni saja. Al ni dia banyak fungsi ni. Nampak yang kecil macam ni, tetapi dia banyak fungsi. Tapi di sini dia maknanya manusia tu keseluruhannya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Saya terangkan detail tu untuk pengetahuan saja, untuk tuan-tuan faham konsep bahasa Arab. Ya. Tapi untuk tuan-tuan faham ayat, tak adalah perlu bila jumpa al nak tanya al ni al apa. Tidak. Sebab kita ke arah faham secara kasar saja. Kita objektif, kita jangan lari. Tapi saya terang tu supaya, sebab apa? Sebab saya nak terang struktur bahasa, tabiat bahasa Arab ni macam ni. Dia tak sama dengan bahasa Melayu. Bila kita faham sifat bahasa Arab tu,
InsyaAllah. Bila kita belajar, tuan-tuan belajar dengan ustaz-ustaz lain, tuan-tuan akan cepat faham. Sebab kita secara umum tu kita dah dapat lah. Saya tidak pergi secara khusus, secara detail terus untuk tuan-tuan ingat. Ya, tapi faham. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai seluruh manusia. Sebab alif lam tu. Nas tu manusia. Tapi jaranglah disebut nas saja. An-nas. U'budu rabbakum. Asal usul dia u'budu. Alif tu bawa baris depan. Tapi bila sambung, ya ayyuhan nasu'budu. Tak sebutlah. Dia tak sebut. Dia tak boleh nak sebut su'budu, tak boleh. Jadi dia ya ayyuhan nasu'budu. Tapi di sini asal dia u'budu. U'budu ni maknanya apa? Kita rasa sudahlah tak pernah jumpa ni u'budu ni. Sebenarnya kita dah jadikan dia bahasa Melayu pun. U'budu. Agak-agak apa dia? Bila kita nak agak ni, kita kena buat kerja sikit lah. Apa dia? Seperti biasa. Wow kat belakang ni menunjukkan ramai. Alif teman kepada waw. Ni ilmu penting juga. Dia bukan setiap masa tapi kebanyakannya macam tu. Alif ni adalah huruf tambahan. Macam mana? Sebab saya kata kebanyakan perkataan bahasa Arab dia adalah tiga huruf. Ada 4. Tapi banyaknya 3 huruf. Jadi u'budu tinggal abudu. U'budu. Itulah yang kita kata ibadah. Sebab apa? Abada yang kita kata hamba, abdi. Abdun. Kalau abdun kita tahulah bahawa abdun hamba. Sebab dia dekat dengan abdi. Betul. Tapi ni yang ni kita dah di-adjust, kita jadi kurang perasan. Apa beza abdun dengan u'budu? Abdun ialah kata nama, iaitu seorang hamba. U'budu kata suruh, iaitu suruh jadi hamba. Hambakan diri kamu semua. Mana kamu semua tu? Ini dia. Wow ni. Wow tu menunjukkan ramai. U'budu. Perhambakan diri kamu. Jadi akhirnya diterjemah beribadahlah. Sebab tu kadang-kadang kita tak faham Quran. Sebenarnya kita tak faham. Tapi kalau kita baca, kita rasa macam kita faham. Contohnya, beribadahlah. Kita bila sebut dalam beribadah ni, orang Melayu, semayang, zikir. Disempit. Sebenarnya, budu ni, semua benda yang Tuhan suruh, sama ada belajar, faham, mengikut cara dia, buat dalam hati kena ada ikhlas, kena macam-macam lah. Itu perhambaan. Dan jangan buat pula benda yang dia larang. U'budu. Hambakan diri kamu. Ikut Tuhan suruh. Sebab apa? Rabbakum. Tuhan kamu. Perhambakan diri kamu semua. Rabbakum. Jadi, perhambakan diri kamu semua kepada Tuhan kamu. Dia tak ada kepada. Tapi, dia ada baris. Asalnya Rabbun. Kan? Tapi bila dah nak dia yang kena perhamba, Rabbakum. Kum ni kamu. Seperti yang biasa kita jumpa. Kum maknanya kamu untuk ramai. Dan lelaki. Tetapi bahasa Arab, Tuhan suruh orang lelaki saja ke memperhambakan diri kepada Allah? Tidak. Dia suruh lelaki dan perempuan. Tapi bila berkumpul lelaki dengan perempuan, dia akan gunakan ganti nama lelaki. Itu kaedah dia. Jangan stres sangat. Jangan teruk-teruk nak ingat sangat. Dengar saja. Oh gitu. Itu saja. Jangan stres nak faham, nak ingat. Okey. U'budu rabbakum.
Hambakan diri kamu, abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu. Allazi khalaqakum, yang menjadikan kamu. Jumpa pula allazi. Sebab tu biru. Sebab sebelum ni dah banyak kita jumpa perkataan allazi. Cuma saya dah bagi tahu allazi ialah seorang. Sebab apa? Tuhan kamu. Tuhan tu satu. Yang khalaqakum, menjadikan kamu. Khalaqa dah pernah jumpa. Khalaqa ni bukan saja pernah jumpa, dah jadi bahasa Melayu lah. Khalaqa kita panggil makhluk. Bahasa Arab pun ada makhluk. Tapi khalaqa ni root dia. Khalaqa, seorang lelaki telah menjadikan. Makhluk, seorang yang telah dijadikan. Okey. Khalaqakum, menjadikan kamu. Yang menjadikan kamu. Tapi dalam bahasa Arab, dia mendalam. Dalam khalaqa ni ada perkataan dia. Dia tu lelaki. Kita dapat kenal. Tu jangan belajar lagi. Faham tu je. Faham khalaqakum maknanya menjadikan kamu. Okey. Saya bagi tahu detail sikit dan sebenarnya tak detail lagi. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ni boleh detail lagi. Tapi yang saya bagi tahu ni apa orang panggil suam-suam kuku lah. Tapi jangan stres. Tahu macam ni. Yang stresnya bila kita nak ingat. Ingat terus hari ni juga nak suruh tahu. Memang tak tahulah tuan-tuan, baru nak belajar, baru 21 ayat. Kan? Relax je. Belajar memerlukan motivasi yang tinggi. Selagi kita boleh pupuk motivasi tu menyala je, insya-Allah kita akan pandai sesuatu. Pada hari dia tak menyala tu, tak pandai. Kita akan berhenti. Allazi khalaqakum, yang menjadikan kamu, wallazina min qablikum, dan orang-orang yang min qablikum, daripada sebelum kamu. Allazi ni seorang, Allah yang menjadikan kamu, dan orang-orang yang sebelum kamu. Okey, tengok. Allazina maknanya kita dah jumpa sebelum ni, maknanya dan orang-orang yang. Wow ni, wa ni dah lumat lah. Dan orang-orang min qablikum. Qabl ni sebelum. Ni daripada sebelum kamu. Kita pun bila nak terjemah dalam bahasa Melayu, kita dah terjemah min ni. Kita tak terjemah dia, kita langkau terus. Sebab apa? Bahasa kita tak macam tu. Dan orang-orang sebelum kamu. Min ni kita tinggal. Bukan maknanya kita ni tinggal Al-Quran. Bahasa kita dengan bahasa Arab tak sama. Kita kena sama. Kita kena nak terjemah, kena biar dalam bahasa kita lah. Kalau kita terjemah semua, orang tak faham, tak ada guna terjemah. Terjemah tu nak suruh faham. Ya. Wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mana? Allah menjadikan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi perkataan hari ni yang baru kita jumpa tu ialah la'alla. La'alla, mudah-mudahan. Supaya. Okey, kat bawah tu dia terjemah supaya. La'alla tu mudah-mudahan, supaya, kerana, untuk, la'allakum, kum dah jumpa ni, kum kamu. Asalnya kum. Ni kumu ni sebab nak sambung. Kamu sebenarnya kamu lelaki, tapi disebabkan dia semua ayat Quran ni ditujukan untuk semua, kum di sini maknanya lelaki dan perempuan lah. Semua manusia. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ta ni anta awak. Ta, kalau yattaqun maknanya dia. Lepas tu apa asal perkataan ni? Inilah takwa.
An. Taqwa, tattaqun. Kamu bertakwa. Waw, ramai dengan nun, teman kepada waw. Tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh, antara pengajaran ayatnya ialah Tuhan suruh manusia abdikan diri kepada Tuhan kamu. Ini je suruhan dia. Sampai setakat ni je suruhan dia. Yang lain ni dia syarah je, dia terangkan sebab apa kamu perlu menyembah Tuhan kamu. Sebab dia yang menjadikan kamu. Jadi apa maknanya? Maknanya dia suruh kita berfikir. Sebab apa? Logik lah. Dia jadikan kita, kita sembah dia. Takkanlah dia jadikan kita, kita pergi sembah benda lain. Jadi tak logik lah. Jadi itulah Al-Quran ni, dia mengajak kepada orang berfikir. Buat kerja tu biar berdasarkan logik. Apa dia? Tuhan yang menjadikan kita pergi ibadat pada benda lain. Tak kena. Bahkan lebih penting lagi sebab bukan kamu saja dia buat. Manusia sebelum kamu semuanya dia yang mencipta. Qablakum. Okey, setakat itu saja untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, marilah sama-sama kita mempromosikan siri Tadabbur Wahyu kepada kawan-kawan dan sahabat kita. Kita berikan kepada mereka nombor telefon ni 0115893562. Sebab apa? Mereka yang kena WhatsApp. Bukannya kita mereka yang kena WhatsApp. Sebab sistem kita pakai broadcast, kalau dia tidak WhatsApp kita, barulah kita simpan nombor dia, maka tak sampai WhatsApp tu. Jadi orang yang nak terima, dia sendiri yang kena WhatsApp nombor telefon ni. Jadi setakat tu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.